Majlis diteruskan lagi dengan persembahan kumpulan 5K dari Perpustakaan UTM. Untuk makluman, kumpulan 5K ditubuhkan pada 20 Julai 2011 dan terdiri daripada 10 orang ahli. Kumpulan ini baru pertama kali menyertai Convention KIK peringkat UTM. Dengan tajuk projek mempercepatkan proses peminjaman, pemulangan dan penyusunan koleksi tesis, majlis dengan hormatnya mempersilakan kumpulan 5K dari Perpustakaan UTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi majlis, Div-Div kehormat, para panel juri serta para hadirin sekalian. Bermain di taman menangkap ikan, tempat pujaan si Tuan Puteri. Dengan senyuman kami lemparkan dari perpustakaan perkenalkan diri. Perpustakaan UTM merupakan nama bagi perpustakaan utama Universiti Teknologi Malaysia. Visi kami adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Manakala misi kami adalah menyumbang kepada peningkatan ilmu melalui penyediaan akses mudah, penyebaran dan perkongsian maklumat sains dan teknologi. Objektif utama jabatan kami adalah memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Berikut adalah piagam pelanggan dan polisi kualiti perkhidmatan kami. Berikut adalah di antara anugerah yang pernah diterima oleh kami. Perpustakaan UTM dipimpin oleh Puan Kamariah binti Nur Muhammad Desa dan unit kami di bahagian pengurusan koleksi. Nama kumpulan kami adalah 5K yang telah ditubuhkan pada 19 Julai 2011 dengan ahli seramai 10 orang. Berikut adalah latar belakang kumpulan kami. Cik Haslina binti Osman merupakan fasilitator kumpulan serta dibantu oleh 3 orang pembantu fasilitator.
manakala Puan Kamisa binti Yusof bertindak selaku Ketua Kumpulan. Berikut adalah senarai tugas yang dijalankan oleh ahli-ahli kumpulan kami. Berikut adalah logo kumpulan kami. Dan moto kami adalah pelanggan diutamakan. Objektif utama kumpulan kami adalah sentiasa peka kepada kehendak pelanggan. Berikut adalah statistik perjumpaan kumpulan kami. Peratusan kedatangan adalah 96% dan perjumpaan kami dimaklumkan melalui email dan khidmat pesanan ringkas. Perjalanan aktiviti kami berlandaskan kaedah PDCA dan berikut adalah perjalanan aktiviti kami. Bermula dari pemilihan projek, kami telah menggunakan kaedah brainstorming untuk menyenaraikan segala masalah. Sebanyak 18 masalah telah disenaraikan. Bagi menyenarai pendek masalah, kami telah melakukan kaedah undian. Sebanyak 8 masalah telah dipilih dan kami menggunakan kaedah SMART bagi mencari masalah utama. Sebanyak 3 masalah telah disenaraikan. Masalah tersebut adalah: pertama, pengguna melanggar peraturan; kedua, pembaziran kertas ketika urusan rujukan tesis; ketiga, makluman tidak sampai secara menyeluruh kepada staf. Berikut adalah keterangan masalah utama seperti yang tertera di skrin. Bagi mencari masalah paling utama, kami telah menggunakan kaedah metrik. Dan hasilnya, masalah pembaziran kertas semasa urusan pinjaman dan pengulangan tesis telah dipilih untuk projek kumpulan kami. Pembaziran Merujuk kepada sesuatu yang dibuang dengan sia-sia. kertas Bahan yang digunakan untuk mencetak slip. semasa Perkara yang sedang berlaku. urusan Bermaksud proses perkhidmatan. pinjaman, Sesuatu yang diserahkan kepada pemohon. pemulangan, Sesuatu yang dikembalikan daripada pemohon. tesis, Laporan projek pelajar yang digunakan oleh pengguna sebagai rujukan untuk tugasan akhir tahun pengajian di universiti. Berikut adalah keterangan bagi masalah ini. Kami menggunakan kaedah 5W1H bagi penerangan masalah ini. what, apa yang berlaku, Pembaziran kertas semasa urusan pinjaman dan pemulangan tesis. where, di manakah ia berlaku, Di bilik rujukan tesis. when, bilakah ia berlaku, Semasa urusan pinjaman dan pemulangan tesis. who, siapakah yang terlibat, Staf dan pengguna perpustakaan. why, kenapa ia berlaku, Penggunaan kertas slip yang tidak terkawal. how, bagaimana ia berlaku. Setiap slip tesis yang telah digunakan akan dibuang begitu saja. Sebab utama masalah ini dipilih kerana masalah ini memberi kesan negatif kepada imej organisasi sebagai pusat kecemerlangan maklumat, malah berkait juga dengan misi jabatan kami. Berikut adalah objektif jabatan yang akan terjejas jika masalah ini tidak diselesaikan. Masalah ini juga memberi kesan luaran, iaitu menyukarkan penyebaran maklumat sekaligus mengganggu proses penyelidikan universiti. Berikut adalah latar belakang ringkas tentang projek. Slip rujukan digunakan oleh pengguna yang ingin membuat rujukan. Selain itu, slip ini juga berfungsi sebagai penanda rak bagi memudahkan penyusunan semula. Setelah slip digunakan, slip tersebut akan dibuang oleh staf yang bertugas. Berikut adalah gambar slip yang digunakan oleh staf dan pengguna. Mari kita saksikan kaedah pinjaman tesis pada tahun 2010. Apabila tesis dipulangkan, staf akan menyusun di rak semula dan slip yang telah digunakan akan terus dibuang. Mengapa perkara ini dikatakan membazir? Slip tesis yang digunakan bukanlah sebagai tujuan rekod untuk statistik pinjaman, tetapi hanyalah bertujuan untuk memudahkan kerja staf pada waktu itu. Pada tahun 2010, sebanyak 16,000 slip bersamaan 4,000 helai kertas bersaiz A4 dicetak. Namun begitu, hanya sebanyak 3,704 buah tesis yang telah dirujuk pada tahun 2010.
Jadi, kemanakah hilangnya 12,296 slip tesis lagi ataupun sebanyak 3,074 helai kertas bersaiz A4 dibazirkan begitu sahaja? Salah satu kegunaan slip adalah sebagai penanda rak untuk memudahkan proses penyusunan semula. Namun begitu, masih terdapat aduan tesis gagal dikesan di rak kerana tersilap susun. Sebanyak 20 aduan pada tahun 2011 telah diterima oleh kami. Pengguna dikendaki mengisi borang walaupun mereka sudah mempunyai maklumat yang lengkap melalui salinan mereka, sekaligus melambatkan proses di kaunter. Slip penanda tesis yang diselitkan kadang-kala tidak stabil menyebabkan slip mudah melayang. Penyusunan semula tesis mengambil masa disebabkan staf perlu menyemak terlebih dahulu slip yang dijadikan penanda. Kesukaran penyusunan semula tesis yang banyak menyebabkan penangguhan kerja dan lambatkan tesis yang tidak disusun semula mencacatkan pemandangan di kaunter. Maka dengan itu, tema projek kami adalah mempercepatkan proses peminjaman, pemulangan dan penyusunan koleksi tesis. Objektif utama projek ini adalah untuk mengurangkan kos operasi bahan dan memastikan keperluan pengguna dapat dipenuhi. Berdasarkan perbincangan, semua ahli dan ketua bahagian kami telah sepakat untuk meletakkan sasaran sebanyak 80%. Ini berdasarkan data pada tahun 2010, iaitu daripada 4,000 helai kertas A4 yang digunakan untuk mencetak, hanya sebanyak 3,074 atau 77% telah dibazirkan begitu sahaja. Oleh itu kami mensasarkan 80% kertas digunakan dengan cara yang betul ataupun pembaziran kertas tidak boleh melebihi sehingga 20% pada tahun 2012. Sasaran ini juga berkait rapat dengan polisi jabatan kami. Kami telah menggunakan teknik Rajah Ishikawa bagi mencari masalah paling mungkin. 3 dari kaedah, bahan dan persekitaran, manakala punca dari manusia terbahagi kepada 4 dan 2 punca dari alat. Kami telah menganalisa punca masalah ini bagi faktor kaedah. Punca masalah tiada penerangan yang jelas kepada pengguna diterima, manakala selebihnya ditolak. Analisa masalah bagi faktor manusia, semuanya telah ditolak. Bagi punca masalah daripada faktor bahan, slip dijadikan penanda diterima, manakala selebihnya ditolak. Bagi faktor persekitaran pula, bilik kecil dan tempat letak slip semuanya ditolak. Bagi faktor alat, tiada alat penanda diterima, manakala kemudahan kaunter ditolak. Berikut adalah hasil analisa Ishikawa. Berikut adalah data kekerapan punca masalah dan rajah Pareto sebelum penyelesaian dibuat. Berikut adalah hasil perbincangan kami tentang bentuk penyelesaian. Sebanyak 13 bentuk penyelesaian telah dicadangkan. Untuk punca masalah tiada penerangan kepada pengguna, 2 telah diterima dan selebihnya ditolak. Untuk punca masalah paling mungkin iaitu slip dijadikan penanda, 2 diterima, selebihnya ditolak. Dan kesukaran menyusun semula, 1 diterima dan selebihnya ditolak. Punca paling mungkin pertama, tiada penerangan yang jelas kepada pengguna. Cadangan penyelesaian pertama, mansuhkan penggunaan slip. Pro, mempercepatkan urusan kaunter, jimat kos dan memelihara alam sekitar. Kontra, memberi kesukaran kepada pengguna dan staf. Keputusan diterima. Cadangan penyelesaian kedua, saiz slip dikecilkan. Pro, jimat kos dan mudah dipegang. Kontra, tidak boleh dijadikan penanda. Keputusan diterima. Punca paling mungkin kedua, slip dijadikan penanda. Cadangan penyelesaian pertama, mencetak slip dengan kertas kita semula dari pejabat. Pro, jimat kos dan mesra alam sekitar. Kontra, bekalan tidak menentu. Keputusan diterima. Cadangan penyelesaian kedua, mereka penanda rak yang boleh diguna semula. Pro, jimat kos, mesra alam sekitar dan bahan yang mudah diperolehi. Kontra, tidak tahan lama. Keputusan diterima. Punca paling mungkin ketiga, kesukaran menyusun semula. Cadangan penyelesaian, mereka penanda rak yang boleh diguna semula. Pro, jimat kos, mesra alam sekitar dan bahan yang mudah diperolehi. Kontra, tidak tahan lama. Keputusan diterima. Berikut adalah cadangan penyelesaian kami. Cadangan pertama. Mereka menanda rak yang boleh diguna semula. Cadangan kedua. Memansuhkan penggunaan slip, namun menyediakan slip kecil untuk sebahagian pengguna yang baru pertama kali berujuk. Berikut adalah keterangan cara penyelesaian. Cadangan pertama dan kedua. What? Apa penyelesaiannya? Mencipta beberapa buah penanda yang boleh diguna semula bagi menanda kawasan rak. Where? Di mana ia dipamerkan? Di bilik tesis perpustakaan UTM. When? Bila ia akan dilakukan? Sebelum persembahan pengurusan pada Disember 2011. Who? Siapa yang terlibat? Ahli kumpulan KIK. Why? Kenapa ia dilakukan? Memudahkan staf menyusun semula tanpa membazirkan kertas.
How, bagaimana ia akan dilakukan? Staf akan meletakkan satu penanda pada kawasan rak tesis yang diambil bagi memudahkan penyusunan semula. Kami telah menakar 3 penanda rak dan kami bersepakat untuk memilih cadangan nombor 2. Proses kerja cadangan 1 ini dilaksanakan pada awal bulan November 2011. Dari hasil plan pelaksanaan ini, maka terciptalah skeping penanda rak yang dinamakan NS Tag. yang bermaksud Numbering Shelf Tag. NS Tag berfungsi sebagai penanda rak kepada staf supaya penyusunan semula dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Berikut adalah keterangan bagi cadangan penyelesaian yang kedua. What? Apa penyelesaiannya? Menggantikan slip yang sedia ada dan dicetak dengan menggunakan kertas kitas semula. Where? Di mana ia dilakukan? Di bilik tesis perpustakaan UTM When? Bila ia akan dilakukan? sebelum persembahan pengurusan pada Disember 2011. Who? Siapa yang terlibat? Semua ahli KIK Why? Kenapa ia dilakukan? menggalakkan kertas digunakan dengan cara yang berhemah. How? Bagaimana ia dilakukan? Mengecilkan lagi slip, di mana kegunaan slip hanya sebagai tujuan rujukan staf ketika mengambil tesis, bukan lagi sebagai penanda rak. Jika sebelum ini, sehelai kertas bersaiz A4 hanya dapat menghasilkan 4 helai slip, tetapi kini sehelai A4 boleh menghasilkan 12 helai slip. Selain itu, slip juga hanya digunakan oleh pengguna yang pertama kali merujuk. Persembahan kepada pengurusan telah dibuat pada Disember 2011 dan pihak pengurusan bersetuju untuk melaksanakan uji cuba cadangan pada tahun 2012. Kos bagi pelaksanaan projek adalah sebanyak RM39.70 iaitu RM1.30 sekeping. Berikut adalah pencapaian projek. Berikut adalah data pinjaman tesis pada tahun 2012. Manakala data ini pula merupakan perbandingan penggunaan slip pada tahun tersebut. Pada tahun 2012, cetakan slip hanya dibuat pada bulan Januari dan Julai 2012 dengan melibatkan penggunaan 1000 helai kertas bersaiz A4. Ditunjukkan sekali lagi data sebelum penyelesaian serta sasaran kumpulan. Dan ini merupakan data selepas penyelesaian dibuat. Pembaziran kertas pada tahun 2012 hanya 10.1% sahaja. Ini menunjukkan sasaran kami Berjaya! Ditunjukkan sekali lagi data sebelum penyelesaian dan ini merupakan data selepas penyelesaian dibuat. Data kekerapan punca masalah telah menurun sebanyak 11 kes sahaja. Data ini ditunjukkan melalui rajah Pareto. Daripada rajah Pareto tahun 2010, kami mendapati penurunan sebanyak 97.8% selepas penyelesaian dibuat. Dan berikut merupakan perbandingan Pareto sebelum dan selepas penyelesaian dibuat. Selain hasil itu, kami dapat menjimatkan masa pengguna apabila permohonan dibuat dan tempoh susunan semula tesis kerak telah dapat dijimatkan sekaligus mengurangkan rasa tekanan kepada pengguna. Dalam penjimatan kos pula, kami mampu mengurangkan kos operasi sebanyak RM400 setahun apabila pemalsuan penggunaan slip yang asal. Dalam peningkatan kualiti pula, indeks kepuasan pengguna organisasi dapat ditingkatkan. Selain itu dapat mempermudahkan cara permohonan tesis serta jumlah pinjaman telah berjaya ditingkatkan. Berikut adalah data perbandingan pinjaman tesis pada tahun 2010 sehingga tahun 2013. Langkah pemantauan terus dilakukan agar permasalahan ini tidak kerap berlaku. Daripada perbandingan data selama 4 tahun ini, kami percaya penggunaan kertas sifar akan dapat direalisasikan pada tahun 2014. Inilah dikatakan budaya lestari. Daripada laporan kerja selidik, kami mendapati NS Tag telah berjaya mempengaruhi perkhidmatan kami ke arah yang lebih positif. Antara yang paling ketara ialah mengurangkan tekanan kerja kepada staf sekaligus mampu memberi perkhidmatan yang mesra pengguna. Terdapat juga faedah tidak ketara yang telah memberi manfaat kepada organisasi kami, terutama sekali daripada misi jabatan kepada pengguna. Mari kita saksikan tayangan video perbezaan kaedah sebelum dan selepas penyelesaian.
Walaupun terdapat beberapa halangan dan cabaran, namun perkara ini berjaya diatasi oleh ahli kumpulan. Pada ketiga ini juga, pihak kami telah cuba memperluaskan penggunaan NS-Tech ini di bahagian rujukan yang lain seperti koleksi layanan tertutup dan koleksi layanan terhad. Inovasi kumpulan telah memberi manfaat kepada 30 orang staf di unit kaunter dan 8,000 orang pengguna perpustakaan yang menggunakan rujukan tesis. Kami telah merangka untuk memperluaskan sistem ini di cawangan kami. Pihak kami juga berhasrat untuk memperluaskan penggunaan sistem ini kepada semua perpustakaan IPT yang lain. Berikut adalah peningkatan prestasi ahli dalam pelbagai perkara dan ditunjukkan juga melalui carta radar. Berikut rakaman maklum balas oleh pengguna perpustakaan tentang sistem ini. Apabila peralatan ini digunakan pada awal tahun 2012, saya dapati di kaunter peminjaman tesis, proses ini lebih cepat. Seperti saya, pengguna yang sesi menggunakan perkhidmatan ini, tiada lagi borang yang perlu diisi. Dan yang paling penting, apa yang dapat kita dapat lihat adalah di kaunter tesis ini lebih kemas dan tersusun kerana semua tesis telah pun berjaya disusun betul dengan lebih cepat dan saya pun dapat menggunakan tesis dengan mudah. Kami telah menerima beberapa maklum balas positif daripada pelbagai pihak termasuk staf yang bertugas di kaunter. Menyokong projek yang telah dibuat oleh kumpulan 5K KIK berkenaan penanda rak. Satunya ia dapat menjimatkan masa, kertas yang diisi oleh student. Keduanya ia dapat memudahkan staf kita menyusun semula tesis ke tempatnya semula. Dengan itu saya berharap projek ini dapat diteruskan dengan jayanya. Terima kasih. Berikut adalah ulasan dari timbalan Ketua Pustakawan kami. Saya berpandangan bahawa projek KIK yang dipersiapkan oleh kumpulan 5K ini sangat baik sebab matlamat asalnya adalah untuk keselesaan dan keberkesanan perkhidmatan. Sebab saya rasa mereka mendapat idea ni setelah seharian mereka bertugas dan memikirkan bahawa apakah yang terbaik untuk pengguna supaya pengguna akan mendapatkan perkhidmatan dengan lebih cepat dan staf juga lancar dan mudah menjalankan kerja mereka. Dan dipaparkan juga surat penghargaan dari pengurusan tertinggi Perpustakaan UTM. Mencari batu di Sungai Seri, melawan arus di waktu pagi. Sampai waktu mengundur diri, semoga terus untuk maju lagi. Sekian, Terima kasih. Assalamualaikum kumpulan 5K. Tahniah Ini projek pertama Ha? Ya saya. Penyimatan 400 saja. Betul Okey, apa pun tahniah. Projek pertama ni orang kata dia apa? Pandai-pandai badan Ha? Projek kedua ada tak? InsyaAllah. InsyaAllah.
InsyaAllah ada ke insyaAllah tak ada? InsyaAllah dia akan datang, insyaAllah. Okey, jumpa tahun depan. Pak Bu, tunggu dia janji ada tu. Kalau tak ada kita sembelih dia. Okey, saya nak apa nak tanya ke nak tegur Awak suka ditegur ke suka ditanya ni? Suka ditegur ke suka ditanya? Kedua-duanya. 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 Cakaplah terang-terang, kedua-duanya. Kalau kena tegur, tak payah respon. Kalau kena tanya, awak kena jawab. Nak yang mana sekarang? Okey, saya tegur je lah boleh ini masalah sama dengan yang sebelum ni lah. Awak punya tema adalah tentang mempercepatkan proses. Betul? Bla 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 Kemudian awak punya sasaran menurunkan kuantiti kertas Betul? Betul? Jauhnya daripada mic. Duduklah dekat mic tu. Betul? Betul. Kena duduk dekat mic tu, jangan jauh daripada mic. Duduk dekat mic. Siapa ketua kumpulan? Awak kena dalam keadaan bersedia untuk menjawab. Tidak nanti saya tanya bola awak tergigil nak ni Sebetul Sasaran adalah tentang mempercepatkan something. Kemudian tema mempercepatkan sasaran menurunkan kuantiti. Betul? Ya. Okey, kat situ saya dapati dia tak sinkro. Tahu tak sinkro? Tak selaras. Okey? Bila tak selaras, dia banyak laras lah. Seorang kata gini, seorang kata gitu. Lain kali kena selaraskan. Sasaran tu kalau kata sasaran mempercepatkan, sasaran pun kena mempercepatkan juga. Sebab di sini dekat faedah ketara tu ada data tentang masa, betul? Ya? Betul. Tapi di peringkat awal awak tak ukur masa. Betul tak? Tapi masa itu ada dalam tema. Ya saya. Betul Betul. So lain kali jangan buat lagi. Terima kasih atas teguran. Okey, sama-sama. Kasih awak saya terima. Nak kena tegur lagi ke? Boleh juga. Boleh juga. Menyangah nyawa nampaknya awak ni. Apa lagi nak tegur Pak Bu? Ada tak? Okeylah, saya satu cukup lah. Dah 3 minit lah Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah kumpulan 5K. Satu soalan. Catat perancangan bila kami baca tu, kenapa panjang betul dia punya uji cuba tu? Uji cuba bermula daripada bulan Januari sampai Disember. Ataupun kesilapan teknikal ke? Ya, betul. Okay, terima kasih di atas soalan. Sebenarnya kami sengaja memanjangkan untuk tempoh setahun. Sebenarnya kami ingin mendapatkan data yang tepat. Sebab kita pihak kami untuk rujukan tesis di perpustakaan kami dia tak semestinya sama sebab kami ada cuti semester, rujukan tesis berkurangan, pada waktu semester rujukan tesis meningkat. Di sini pun kami ada tunjuk slide tentang perbezaan rujukan tesis pada setiap bulan. Sebab itulah kami ingin mendapat data yang tepat, kami ingin tempoh yang setahun. Dan lagipun data yang kami sertakan pada 2010 adalah tempoh setahun. Maka kami patutlah meletakkan uji cuba itu setahun. Panjang ni kalau nak cerita ni. Jadi kalau uji cuba je setahun, bila benda-benda lain yang kita nak buat tu akan ambil masa lagi lah kan. Bermula daripada kita menubuh kumpulan, mengenal pasti, memilih, tengok tulang ikan, dah siap tulang ikan, kena buat cari data tulang ikan, betul Lepas tu baru buat uji cuba. Kerana perbandingan uji cuba ni dia menghasilkan perbandingan Pareto ke? Ya saya. Ya. Dia tak perlu panjang ni. Kena eksploitasi secara bijaksana data kita. Problem kita tahulah tesis ni tidaklah diminta tiap-tiap hari kan.
Setiap hari tesis ni diminta. Tu kalau setiap hari lagi senang. Jadi tak payah tunggu setahun. Kerana bila uji cuba ni kita buat sampai setahun terlalu panjang masa. Tak payah setahun lah. Boleh ambil 2 atau 3 bulan pun dah memadai. Okey, terima kasih di atas teguran. Okey, terima kasih. Sebab satu soalan je kan? Ada soalan lain ke? Okey, buat. Okay, Assalamualaikum kumpulan. Sebelum projek, kumpulan mengumpulkan data. Ada satu data tu 20 aduan. Ya, saya. Selepas projek ada tak data aduan ni? Tiada. Tiada Okey, jadi dahlah kumpulan mengambil masa setahun untuk mengumpul data. Kemudian dapat data. Tapi kemudian data tu tak digunakan. Saya tengok juga kalau kumpulan tertinggal data tu ke ada dekat slide, tapi dekat slide pun tak ada Jadi dah pastilah memang tak ada aduan. Jadi saya cadangkan oleh kerana data tu dah ada 20 aduan, itu sebelum projek. Mungkin selepas projek tengoklah aduan ada berapa. Sepatutnya logiknya aduan kena berkurangan lah. Jadi kira membazirlah dekat situ. Kumpulan spend masa setahun pungut data tapi data tu tak digunakan. Sebahagian daripadanya tak digunakan lah Okay, jadi bagus data tu sebenarnya. Jadi mungkin salah satu sasaran projek mungkin boleh untuk mengurangkan aduan. Ini aduan mengenai apa ni? Ini pun tak didetailkan. Aduan mengenai apa ni? Aduan tesis yang terdapat dikesan tetapi bila diselidik kerana tersilap susun. Okey. Jadi mungkin selepas projek ni bilangan dia berkurangan lah kan. Boleh dijadikan sasaran tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih di atas teguran. Terima kasih pada pihak juri. Sekian, terima kasih.